Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khariwaddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis penutupan Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan dan penyerahan pengurusi ASEAN kepada Republik Demokratik Rakyat Lao. Majlis berlangsung di Jakarta Convention Centre, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Majlis penutupan dimulakan dengan ucapan daripada Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN. Tuan Yang Terutama menzahirkan penghargaan kepada semua pemimpin yang menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan. Tuan Yang Terutama seterusnya menyerahkan pengurusi ASEAN kepada Tuan Yang Terutama Sonise Sipandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, melalui penyerahan gavel pengurusi ASEAN sebagai simbolik kepada Republik Demokratik Rakyat Lao yang akan menjadi pengurusi ASEAN bagi tahun 2024. Majlis penutupan diikuti dengan ucapan daripada Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao yang antara lainnya menekankan mengenai isu-isu yang akan diutamakan oleh Republik Demokratik Rakyat Lao pada tahun 2024 selaku pengerusi ASEAN di bawah tema ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience dan persembahan sebuah tayangan video daripada Republik Demokratik Rakyat Lao selaku pengerusi ASEAN 2024. Semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan pada tahun ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan para pemimpin ASEAN antara lainnya telah mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Kerala Zanana Kusmau, Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste, buat julung kalinya ke sidang-sidang kemuncak tersebut. Para pemimpin juga telah meneruskan perbincangan ke arah memastikan ASEAN kekal relevan meskipun dihadapi dengan ketegangan geopolitik dan seterusnya akan dapat menjadi pusat perkembangan ekonomi dan pembangunan sosial di rantau ini. Selain itu, ASEAN juga telah meningkatkan hubungan dengan Kanada melalui penubuhan strategic partnership bersama negara berkenaan. Pada aturcara sampingan sidang kemuncak tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berangkat menghadiri perjumpaan-perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Kerala Zanana Kusmau, Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste, Tuan Yang Terutama Hun Manet, Perdana Menteri Kemboja dan Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Perjumpaan-perjumpaan tersebut menyentuh mengenai peningkatan kerjasama dalam bidang-bidang berkepentingan bersama serta penerokaan peluang-peluang dalam bidang-bidang kerjasama yang baharu ke arah meningkatkan lagi persahabatan antara negara Brunei Darussalam dan negara-negara jiran. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah hubungan dialog ASEAN-India yang sudah terjalin sejak 30 tahun lalu telah menghasilkan hubungan rapat antara rakyat ASEAN dan India serta menyumbang ke arah pertumbuhan dan pembangunan. Oleh itu, Baginda bertitah penubuhan ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership pada tahun lalu menyediakan lebih banyak peluang untuk dimanfaatkan kepada rakyat kedua-dua belah pihak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN India ke-20 pagi kemarin di Jakarta Convention Centre, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah merakamkan ucapan tahniah kepada India selaku pengurusi G20 pada tahun ini dan seterusnya mengucapkan selamat maju jaya kepada Tuan Yang Terutama Narendra Modi, Perdana Menteri India bagi sidang kemuncak G20 tersebut. Ketika ASEAN mengharungi revolusi industri keempat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia
mengalu-alukan bagi meningkatkan kerjasama dalam bidang IT yang akan memacu lagi pertumbuhan ekonomi serantau. Baginda juga bertitah menyambut baik inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS bagi memanfaatkan era transformasi digital. Sementara itu, Perdana Menteri Republik India semasa menyampaikan ucapan antara lainnya menekankan ASEAN merupakan tonggak utama dalam Act East Policy India dan dengan itu India menyokong penuh ASEAN Centrality dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. And wish Prime Minister Modi every success in the upcoming G20 summit in the next few days. Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-India seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang menyambut baik peningkatan kerjasama melalui penubuhan ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership pada bulan November yang lalu dan menghargai sumbangan India terhadap seni bina serantau ASEAN. Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Singapura juga mengalu-alukan kerjasama dalam bidang-bidang baharu seperti tenaga yang dapat diperbaharui serta usaha-usaha bagi memastikan rangkaian bekalan yang berdaya tahan dan meningkatkan kerjasama dalam keselamatan makanan. Dalam sidang kemuncak tersebut, para pemimpin menggalakkan usaha-usaha ke arah mengenal pasti sinergi antara Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 dan Act East Policy dan juga kemajuan kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kesaling hubungan dan perdagangan dan keselamatan maritim. Pada penghujung sidang kemuncak, ASEAN-India Joint Leaders Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crisis dan ASEAN-India Joint Statement on Maritime Cooperation telah diluluskan. Pada sidang kemuncak Asia Timur EAS ke-18 pula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menitik beratkan kepentingan untuk menangani perubahan iklim berikutan kesan teruk termasuk kehilangan nyawa dan pertumbuhan ekonomi yang terjejas akibat suhu global yang semakin meningkat. Ke arah ini, Baginda menggesa pembentukan dasar dan tindak balas inovatif untuk menangani kesan perubahan iklim dan seterusnya mengalu-alukan sokongan dalam meningkatkan keupayaan ASEAN Centre for Climate Change untuk melaksanakan dan menyelaras kerjasama praktikal mengenai isu iklim di rantau ini. Sidang kemuncak Asia Timur berlangsung di Jakarta Convention Centre, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Dalam titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengalu-alukan kehadiran Tuan Yang Terutama Hun Manet, Perdana Menteri Kemboja, Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China dan Tuan Yang Terutama Kerala Zanana Gusmao, Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste ke sidang kemuncak Asia Timur buat julung kalinya. Baginda bertitah menekankan kepentingan EAS sebagai platform strategik bagi mengadakan dialog membina dan kerjasama praktikal mengenai isu-isu semasa dan berkepentingan bersama. Justru titah Baginda, ASEAN perlu terus menumpukan perhatian untuk memajukan inisiatif-inisiatif yang bermanfaat di tengah-tengah pergolakan geopolitik yang kian meningkat bagi memastikan EAS kekal relevan sebagai sebuah platform untuk bekerjasama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menekankan kepentingan untuk meningkatkan usaha-usaha bagi meningkatkan kesediaan serantau dalam menghadapi kecemasan kesihatan di masa akan datang. Titah Baginda, kerjasama adalah diperlukan untuk mengukuhkan keupayaan sistem kesihatan di peringkat kebangsaan dan serantau, termasuk akses kepada pengeluaran dan perkongsian peralatan perubatan dan vaksin. Manakala Tuan Yang Terutama Muhammad Shahabuddin, Presiden Republik Rakyat Bangladesh, selaku pengerusi Indian Ocean Rim Association IORA dan Tuan Yang Terutama Mark Brown, Perdana Menteri Kepulauan Cook, selaku pengerusi Pacific Islands Forum PIF, mengongsikan kenyataan untuk mengukuhkan seni bina serantau bagi menyokong pusat perkembangan ekonomi.
Sementara itu, Tuan Yang Terutama Dr. Kao Kim Hoon, Setiausaha Agung ASEAN, turut melaporkan perkembangan pelaksanaan Plan Tindakan Sidang Kemuncak Asia Timur termasuk memajukan kerjasama dalam kemampanan tenaga dan kesihatan mental serta meningkatkan kesiapsiagaan serantau bagi menghadapi kecemasan masa depan. Para pemimpin EAS menyatakan kepentingan ASEAN memimpin pembentukan seni bina ekonomi dan keselamatan serta memastikan keamanan, keselamatan dan kemakmuran serantau terpelihara. Pada penghujung sidang kemuncak East Asia Summit Leaders Statement on Maintaining and Promoting the Region as an Epicentrum of Growth telah diluluskan. Pada sebelah petang kemarin, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN Australia ketiga yang berlangsung di Jakarta Convention Centre, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah kerjasama ASEAN-Australia telah berkembang maju dalam semua tunggak komuniti ASEAN dan menyumbang kepada keamanan dan pembangunan serantau sejak beberapa dekad yang lalu. Ke arah itu, Baginda menzahirkan penghargaan ke atas Australia for ASEAN Futures Initiative yang mengetengahkan kerjasama dalam bidang-bidang keutamaan untuk manfaat bersama. Baginda bertitah perubahan iklim merupakan salah satu cabaran global yang dihadapi oleh semua negara. Oleh itu, titah Baginda, sumbangan Australia dalam perkara tersebut termasuk melalui Climate Change Action Strategy adalah sangat dialu-alukan. Sehubungan dengan itu, Baginda juga menghargai tawaran sumbangan Australia kepada ASEAN Centre for Climate Change dan seterusnya mengalu-alukan usaha sama melalui pusat berkenaan bagi merumuskan strategi dan dasar bagi membantu negara-negara ASEAN menangani perubahan iklim. Sementara itu, dalam kerjasama bidang perdagangan pula, Baginda menggariskan keperluan untuk terus mengukuhkan usaha ke arah pertumbuhan ekonomi yang mustahak untuk pembangunan dan kemakmuran serantau. Kejayaan ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement AANZ FTA juga memainkan peranan utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam hal itu, Baginda menzahirkan penghargaan atas penandatanganan Second Protocol to Amend the AANZ FTA yang dimeterai baru-baru ini bagi memastikan perjanjian perdagangan bebas tersebut masih berkualiti tinggi dan relevan untuk perniagaan serta dapat membuka peluang-peluang baru bagi memastikan ekonomi serantau yang inklusif dan mampan. Pada mengakhiri titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengalu-alukan ulang tahun ke-50 hubungan dialog ASEAN-Australia yang akan berlangsung di Melbourne, Australia pada bulan Mac 2024. Sementara itu, The Honourable Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, semasa menyampaikan ucapan, antara lainnya menyatakan rasa puas hati dengan kerjasama antara ASEAN dan Australia yang telah meningkat sejak persetujuan untuk menubuhkan ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership. Menurut Perdana Menteri Australia, ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership dihasratkan untuk memelihara keamanan dan kemakmuran rantau ini dan sekaligus menangani cabaran-cabaran yang sukar seperti perubahan iklim dan jenayah rentas sempadan. Tuan Yang Terutama Sonise Sipandon, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao, selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-Australia, seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang antara lainnya menghargai penyertaan Australia yang penuh bermakna dalam mekanisme dipimpin ASEAN seperti Sidang Kemuncak Asia Timur, ASEAN Regional Forum, Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus dan Forum Maritim ASEAN, serta usaha-usaha serantau bagi mengatasi cabaran perubahan iklim. Dalam sidang kemuncak tersebut, para pemimpin menghargai inisiatif-inisiatif yang diterajui Australia dalam mengukuhkan ASEAN-Australia Comprehensive Strategic Partnership, termasuk Australia for ASEAN Futures Initiative. Pada penghujung sidang kemuncak, ASEAN-Australia Joint Leaders Statement on Strengthening Food Security and Nutrition
in Response to Crisis dan Concept Paper on the Spatial Summit to commemorate the 50th anniversary of ASEAN-Australia Dialogue Relations telah diluluskan. Dalam titah pada sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-13 ke bawah Duli Yang Maha Mulia menzahirkan kebimbangan terhadap cabaran-cabaran geopolitik dan sosioekonomi yang berterusan telah mengganggu kemajuan ke arah mencapai 17 matlamat pembangunan mampan SDGs. Perubahan iklim titah baginda merupakan salah satu lagi faktor signifikan yang menjejaskan kemajuan tersebut. Oleh itu, baginda mengalu-alukan lebih banyak kerjasama dalam perlindungan alam sekitar serta penyesuaian dan pengurangan kesan-kesan perubahan iklim melalui perkongsian kepakaran dan amalan terbaik dengan ASEAN Centre for Climate Change untuk melengkapkan rantau ini dengan dasar dan teknologi baharu. Sidang kemuncak ASEAN PBB berlangsung di Jakarta Convention Centre, Republik Indonesia. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah memandangkan terdapatnya konflik serantau dan perubahan iklim. Satu lagi bidang yang memerlukan perhatian segera adalah keselamatan makanan. Dalam hal itu, baginda menyambut baik lebih banyak aktiviti dan kerjasama teknikal bersama Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB UNFAO untuk menyokong usaha ASEAN dalam meningkatkan pengeluaran makanan melalui penggunaan teknologi dan aplikasi baharu. Baginda juga mengalu-alukan hasil daripada sidang kemuncak SDG kedua. An extreme weather condition indicate that global warming is worsening. This calls for an urgent and immediate global response. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung PBB, dalam kenyataannya menyatakan 3 bidang yang penting kepada ASEAN-UN Comprehensive Partnership iaitu komitmen terhadap memajukan keamanan dan diplomasi, pelaksanaan 5-point konsensus bagi menangani situasi di Myanmar dan keperluan untuk tindakan iklim. Tuan Yang Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia dan pengerusi ASEAN kemudian menyampaikan kenyataan bersama ASEAN mengenai hubungan dialog ASEAN PBB, menyeru sokongan PBB untuk menjadikan ASEAN lebih berdaya tahan dan adaptif dengan menegakkan peraturan antarabangsa termasuk UN Convention on the Law of the Sea 1982 dan prinsip serantau termasuk Treaty of Amity and Cooperation. Pada sidang kemuncak tersebut, para pemimpin menyambut baik usaha bersepadu ke arah mencapai SDGs serta memanfaatkan bidang-bidang kerjasama yang berkepentingan bersama seperti ekonomi digital dan hijau. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bertolak meninggalkan Jakarta, Republik Indonesia selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-43 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan petang kemarin. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Baginda ialah Yang Terhormat Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Juga hadir Dayang Yuhanizah binti Datuk Paduka Dr. Haji Ismail, Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Indonesia. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia ke-16, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj berangkat tiba di negara ini malam tadi dalam rangka lawatan khas bersempena dengan program Kembara Kenali Borneo.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berada di negara ini selama 3 hari. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong dijunjung oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Wakil Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman. Berangkat sama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah, Pemangku Raja Pahang serta Paduka-Paduka Ananda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Juga berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat tiba di negara ini melalui Pos Kawalan Imigresen Labu Temburong malam tadi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mengetuai konvoi kembara 25 kenderaan dengan memandu sendiri kenderaan pacuan 4 roda. Keberangkatan baginda berdua dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Alhamdulillah.